Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab transformasi isometrik bahagian putaran. Okey, kita tengok topik bahagian putaran pula. Di mana apa yang dimaksudkan dengan putaran ni? Putaran ialah perlu kita menyatakan pusat, sudut dan arah putaran yang memetakan objek dan imej. Kita ada objek dan kita ada imej. Okey, objek kepada imej, maksudnya objek tu dia berputar ke arah kiri atau kanan atau atas ke bawah mengikut putaran dia. Okey, mesti dia ada titik pusat dia, mesti ada titik pusat, ada sudut dia, berapa darjah sudut dia dan arah putaran dia, arah ikut jam atau lawan jam. Jadi sifat imej putaran ialah yang dihasilkan bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Bentuk, saiz imej yang dihasilkan adalah sama seperti objek. Saiz objek dia pun dengan imej dia adalah sama. Cuma dia ada pusat putaran dia iaitu titik pegun dan jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama jarak dengan objek ke pusat. Contohlah cikgu ada ini objek, ini imej. Kan sama kan, segi empat dia ada titik dia sini. Ini adalah dinamakan titik pusat. Okey, titik pusat. Jadi jarak dia, imej ni, titik ni dengan jarak ni adalah sama. Itu maksud dia, jarak yang sama. Jarak ni ke sini adalah sama. Jarak ni ke sini adalah sama. Lepas tu kita ada arah putaran. Maksudnya objek ke sini, ke arah sini ikut arah jam. Ikut arah jam. Lepas tu dia punya sudut pula. Berapa sudut dekat sini. Okey. Jadi salin dulu. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Kita tengok putaran. Perihal putaran. Kita ada objek A, B, C, D. Di mana. Okey, kita tengok. Arah putaran dia mengikut arah jam. Sebab dekat sini dia pergi dekat ke bawah. Dia pergi ke bawah. Arah sini ke bawah adalah arah jam. Jadi putaran dia berapa darjah? Kita sambungkan titik D ke titik putaran dia. T adalah titik pusat dia. Titik pusat dia. Lepas tu D dengan D pun kita sambung. Sambung. Jadi berapa darjah dia ni? Ini adalah 90. Jadi putaran dia adalah 90 arah, bukan arah jam. Ini arah ikut arah jam. Jadi ini ikut arah jam, betul. Jadi 90 ikut arah jam. Okey, kita tengok soalan B pula. Ini objek. Ini imej. Imej ada tanda macam ni, ke? Okey. Kita ambil ini S adalah titik pusat dia. Okey, kita sambungkan titik pusat dia ni dengan ni. Jadi dia adalah 90. Dari sini ke sini ikut arah jam ke lawan jam? Lawan jam. Jadi putaran dia 90 lawan arah jam pada titik S. Okey, salin yang ni. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, kita buat latihan lah. Lebih mudah kita nampak. Okey, untuk menentukan imej atau objek bagi putaran, okey, boleh menggunakan kaedah kertas surih, protektor, jangka lukis. Di mana kita boleh tentukan imej atau objek dalam satu putaran. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, untuk teknik ni, cikgu gunakan teknik kertas surih. Kertas surih ni kertas yang luksina, yang kita boleh tekap. Kita boleh nampak bahagian belakang dia. Okay, kita ada objek P. Ini objek P, Q, R di mana titik pusat dia adalah M. Jadi, arahan dia adalah tentukan imej. Imej. Di mana imej dia? Apabila diputar 90 darjah ikut arah jam. Lawan jam. Arah jam pula. Okey. Lawan jam ni, ini arah jam. Arah jam ikut ke kanan kan? Ni arah jam. Lawan jam belah sini. Ini lawan jam. Jadi dia nak lawan jam. Jadi dekat sini, maksudnya dia tak akan pergi ke bawah sini. Dia tak akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini sebab dia lawan jam. Okey, jadi dia lawan jam. Soalan dia kena lawan jam. Jadi
di mana image dia. Okey, lawan jam. Okey, kita tengok soalan, kita tengok cara untuk menghasilkan image dia macam mana. Okey, kita tengok kat sini macam mana kita nak hasilkan image PQR menggunakan kertas suris. Mula-mula kita ambil titik pusat M tanda dengan titik P. Okey, sekarang dia kata dia bergerak ke arah lawan jam. Dia bergerak arah lawan jam sebanyak 90 darjah. Jadi kita tahu 90 darjah adalah sudut tegak. Jadi kita hasilkan sudut tegak iaitu daripada menegak kepada melintang. Okey, kita hasilkan dia dulu. Okay, jadi kita tahu titik jarak ni adalah 90 darjah. Itu putaran dia 90 darjah dulu. Okey, kita gunakan kertas suris. Okey, kertas suris ni kertas yang kita boleh nampak daripada belakang ataupun kertas tekap lah kita panggil. Okey, jadi kita sambungkan titik pusat kepada semua titik objek yang ada dekat sini. Kita ada titik objek P, kita ada titik objek R, kita ada titik objek Q. Jadi kita sambungkan dia satu per satu. Jadi kita lukiskan dia pada kertas suris tersebut. Selepas tu kita pusingkan kertas suris itu kepada 90 darjah ikut arah lawan jam. Sebab soalan dia arah putarkan 90 darjah ikut lawan jam. Jadi lawan jam. Jadi kita pusingkan dia ikut objek yang kita lukis tadi pada kertas suris. Jadi kita boleh tanda setiap satu bentuk objek itu yang terhasil adalah image. Jadi kita tandakan dia setiap satu. Kita tahu dah semua titik dia berada di sini semua. Jadi kita sambungkan dia di mana titik di sini adalah titik P bagi image. Okey, kita tanda P, ada tanda macam ni, image. Lepas tu R image, Q image. Jadi ini adalah image bagi PQR, objek PQR, di mana putaran lawan arah putaran lawan jam. Putaran lawan jam sebanyak 90 darjah. Okey. Okey, kita berbalik pada slide pula. Okey, kita guna benda yang sama di mana kita tentukan image bagi segitiga PQR dengan putaran lawan arah jam juga. Benda yang sama tu tadi, objek yang sama, lawan arah jam 90 darjah juga diputar menggunakan kaedah protektor pula. Okey, kita tengok cara kaedah protektor pula. Okey, kita nak hasilkan image bagi segitiga PRQ sama seperti tadi tapi menggunakan kaedah protektor. Mula-mula sekali kita sambungkan titik M kepada titik P. M kepada titik P. Jadi kita nak hasilkan dia putaran dia adalah lawan arah jam. Lawan arah jam sebanyak 90 darjah. Okey, jadi objek kepada image lawan arah jam 90 darjah. Jadi jarak M kepada P, objek adalah sama seperti M kepada image. Dia berada di sini. Okey. Jadi dia 3 kotak. M kepada P adalah 3 kotak. Jadi kita tandakan P tanda untuk image. Lepas tu, okey, kita tengok pada image kepada R pula. Di mana image pada R? M kepada R adalah di sini. Tambah lagi 3 kotak pada garisan yang sama. Jadi tak perlu lagi kita nak ukur 90 darjah. Kita terus pada garisan yang sama. Tambah lagi 3 kotak. Jadi dekat sini kita tambah lagi 3 kotak. Menghasilkan titik M kepada R. Okey. Silap ni bukan Q. Dia adalah R. Okey. Cikgu betulkan balik. Dia adalah R tanda. Okey. Lepas tu kita nak cari Q pula, image bagi Q. Macam mana cari image pada Q? Jadi kita buat teknik yang sama di mana M kepada P tadi kan, M kepada R. Jadi sekarang kita buat M kepada Q pula kita sambung. Okey, M kepada Q. Okey, M kepada Q, lepas tu kita tengok sudut 90 pula. Tadi kita tengok sudut M kepada P sudut 90. M kepada Q 90. Sini kosong. Sini 90. Maksud 90 kepada kosong adalah 90.
Jadi kita ambil pembaris, kita gariskan daripada yang tanda kita hasilkan tu tadi dengan titik pusat dia. Okey, kita hasilkan 90. Okey. Dah dapat dah 90. Jadi maksudnya dari MQ kepada MQ image adalah 90 juga. Okey, putaran dia adalah lawan arah jam. MP kepada MP image pun 90 darjah juga. Nampak tak? MP kepada MP image adalah 90. MQ kepada MQ image pun 90. Jadi kita tandakan Q, titik Q tu di mana. Kita tahu daripada R kepada Q naik sikit kat sini, segitiga dia. Jadi kita tandakan segitiga dia dekat sini beradanya bagi image PRQ. Jadi kita tanda titik bagi Q, tanda di situ. Okey, settle untuk bahagian ni. Untuk kita cari image. Okey, kalau soalan macam ni pula, tentukan objek bagi titik Q. Jadi maksudnya dekat sini, ini adalah image. Ini adalah image. Okey, apabila diputar 180 ikut arah jam pada titik M. Okey, jadi tentukan objek. Jadi maksudnya image ni diputar daripada objek 180 ikut arah jam. Jadi ikut arah jam 180 arah jam. Ikut arah jam macam ni, arah jam 180. Okey, arah jam. Tapi sekarang kita nak cari objek. Okey, kalau nak cari objek, kita tukarkan arah jam ni menjadi lawan jam. Okey. Kalau nak cari image, okey, cari image ikut soalan, ikut diputarkan ikut arah jam. Dia kata akan ikut arah jam. Ini maksudnya dia untuk tentukan objek bagi titik Q. Apabila titik Q ni, maksudnya titik Q ni diputar 180 ikut arah jam. Jadi ikut arah jam. Sekarang kita nak cari objek. Jadi objek ni mesti diputar ikut lawan jam. Jadi maksudnya kita kena putar ke arah sini. Okey, lawan jam. Jadi kita tengok macam mana cara nak hasilkan objek daripada image. Okey, jadi ini adalah image bagi Q. Dia diputar ikut lawan jam kan. Jadi kita kena nak cari objek, kita terbalikkan daripada arah jam kepada lawan jam sebanyak 180. Jadi ini adalah 90. Tadi 90 ke kosong 90. Jadi dia 180 berputar 180. Jadi kita tandakan 180 di sini, 180 ikut lawan jam. Kenapa lawan jam? Sebab kita nak cari objek. Soalan dia kata Q ni diputar ikut arah jam. Tapi kita nak cari objek, kita mesti kita putarkan, terbalikkan dia ikut lawan jam. Jadi 180 lawan jam. Jadi di mana titik objeknya? Okey, ini lawan jam. Ingat ya, nak cari objek kita terbalikkan ikut apa soalan. Kalau soalan dia ikut jam asal, kita tukar kepada lawan jam sebab kita nak cari objek. Okey, kalau nak cari image tak perlu tukar lagi. Okey, ni nak cari objek. Jadi objek dia berada di sini. Okey. Okey, tadi soalan kita nak cari objek. Okey. Tadi yang mula-mula sekali kita nak cari image. Ni tadi nak cari objek. Ini nak cari objek. Tentukan objek. Yang ni kita nak cari image. Okey, tentukan image. Jadi kita ikut arah putaran dia. Kalau lawan-lawanlah soalan dia. Tapi kalau kita nak tentukan objek, kita tukarkan ikut arah dia. Jadi sekarang dia kata ikut arah jam. Jadi arah kita terbalikkan dia jadi lawan jam sebab kita nak cari image. Okey, sekarang kita nak cari titik dia pula sebab kita dah ada objek dengan image. Kita nak cari titik putaran dia di mana kita ada objek ABC kepada objek ABC yang bertanda. Macam mana kita nak cari? Kita gunakan kaedah iaitu jangka lukis.
Jadi nak cari titik pusat, kita gunakan jangka lukis. Okey, sekarang kita nak cari titik pusat kepada objek A, B, C. Jadi sekarang macam mana menggunakan kaedah, kita gunakan jangka lukis. Okey, sekarang kita sambungkan titik A kepada titik A, objek kepada objek image. Maaf. Titik objek kepada titik image. Kita sambungkan dia. Okey, bila kita dah sambung macam tu, sekarang kita cari titik tengah dia. Kalau kertas bergrid macam ni, berkotak, senang kita cari. Kita kira kotak saja kan. Tapi katakanlah kalau kertas tu tidak berkotak, macam mana kita nak buat? Okey, kita carikan tengah dia antara A objek dengan A image. Jadi kita ambil jangka lukis, bukakan jangka lukis tu lebih daripada separuh. Daripada jarak A kepada A tanda, lebih pada separuh. Tandakan bahagian atas, tandakan bahagian bawah. Kita nak buatkan garis serenjang pembahagi kepada tengah-tengah A dengan A tanda. Jadi kita akan dapat garis tengah antara A tanda dengan A objek. Jadi ini tak bersambung. Jadi kita sambung balik tadi, kita buat. Okey, pastikan betul-betul sambung. Okey, kita dah dapat dah persambungan dia antara kiri dan kanan dia. Jadi kita ambil pembaris, kita sambungkan dia. Jadi itu adalah garisan tengah bagi antara A objek dengan A image. Okey, kita dah settle untuk A objek dengan A image. Okey, guna pen merah lah bagi nampak jelas sikit. Okey, kita dah dapat. Sekarang kita cari yang B pula. Okey, dah settle dah A. Okey, B. Kita sambung B kepada B pula. Sama juga teknik dia. Sambung B kepada B. Tandakan dia. Okey, selepas tu kita cari pembahagi tengah antara B dengan B tanda. Jadi guna jangka lukis, bukakan dia lebih daripada separuh. Agakkan dia, agak-agak lebih daripada separuh. Okey, jangan kurang daripada separuh. Okey, lebih separuh. Okey, agak-agak dah, lebih daripada separuh. Tanda atas dengan bawah. Sebelah sana pula, cucuk di sebelah objek pula. Okey. Okey, kamera rabun sikit, minta maaf. Okey, kita dah dapat dah. Dari sini ke sini. Jadi kita ambil pembaris, kita sambungkan dia. Okey, ambil pembaris, kita sambung. Okey, kita dah dapat. Nampak? Okey, lepas tu yang ni kita pastikan garis yang ni dengan garis ni bertembung. Nampak tak? Dia akan bertembung pada satu titik. Jadi yang bertembung satu titik tu adalah titik pusat dia. Jadi ini adalah titik pusat yang menghasilkan image bagi objek yang ni. Jadi titik pusat bagi ni adalah di sini. Okey, kalau kita nak carikan, kenapa tak cari yang C cikgu? Yang C pun boleh kita buat juga. Kita cuba buat. Okey, cikgu tunjukkan yang C pula. Kita sambungkan yang C. Okey, bila dah sambung yang C, okey, kita ambil jangka lukis lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh ya. Okey, tanda atas, tanda bawah. Sebelah sana pula, tanda atas, tanda bawah. Okey, maksudnya dia lalu pada garisan yang sama bagi pembahagi tengah antara A kepada A juga. Jadi tak ada masalah. Jadi ketiga-tiga garisan tu akan bertembung pada titik di sini. Jadi ini adalah titik pusat bagi C objek, C tanda, A objek, A tanda, B objek, B tanda. Okey, sampai situ sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita nak menentukan koordinat bagi image. Okey, kita nak cari koordinat image di mana koordinat bagi objek adalah -3, 2. Jadi titik pusat dia adalah pada titik asalan. Titik asalan tu adalah titik 0,0 lah di sini, 0,0. Jadi macam mana kaedah dia? Dia berputar di bawah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi daripada sini
ke sinilah. Okey, jadi dia adalah 90 darjah ikut arah jam. Sebab kita nak cari image. Okey, cari image. Ikut je arahan soalan di mana ikut arah jam. Jadi kita tengok cara penghasilan bagi titik, bagi image, bagi objek A tersebut. Okey, kita gunakan protector di mana kita nak cari image bagi objek A. Okey, kita sambungkan titik A kepada titik asalan dia, titik pusat dia. Lepas tu dia berputar ikut arah jam 90 darjah. Jadi 90 darjah. Sini kosong, sini 90. Jadi di sini adalah 90. Ambil pembaris, sambungkan dia daripada titik asalan dia tu menghasilkan 90. Okey, kita dah dapat 90 dekat sini daripada titik AO kepada OA tanda. Jadi 90 darjah. Jadi di mana titik dia? Okey, kita tengok jarak dia daripada A kepada O berapa cm dulu. Okey, ikut arah jam. Jadi sekarang A kepada O tu di mana dia punya titik dia. Okey, kita ambil pembaris, kita ukur jarak A kepada O tu berapa cm. Okey, berapa cm. Okey, pembaris balik kosong. Lebih kurang 8.5 cm. Jadi cikgu ambil pembaris ukur daripada titik asalan kepada titik image dia adalah 8.5. 8.5 di sini. 8.5. Ini yang cikgu dapat 8.5 sebab gambar cikgu besar. Ikut arah kamu lah. Kamu buat macam mana pun kamu akan dapat image dia bentuk macam ni juga. Yang penting jarak mesti sama, ikut arah putaran yang sama, di mana sudut pun sama, di mana titik image adalah 2, 3. Okey, kita nak menentukan bagi titik objek pula. Tadi kita nak tentukan titik bagi image. Okey, tapi ingat ya, kalau kita nak cari image, kita ikut arah soalan, arahan soalan. Kalau dia kata putar ikut arah jam, ikut arah jam. Kalau kita nak, kalau soalan tu ikut putar lawan jam, putar lawan jam. Tapi sekarang soalan dia minta, okey, kita nak cari objek pula, menentu koordinat bagi objek. Sekarang ni adalah image. Image dia adalah -2, -3. Titik dia adalah -2, -3. Ini adalah image. Bila image, kita tukarkan arah putaran dia sebab kita nak cari objek. Nak cari objek, kita mesti putarkan ikut putarkan arah putaran dia. Jadi putaran dia 90, tetap 90 ikut arah jam. Jadi sekarang kita tukar. Jadi tukar kepada lawan jam pula. Okey. Ingat ya, kalau soalan dia lawan jam, kalau cari objek ikut arah jam. Tengok soalan, bergantung kepada bentuk soalan. Tak semestinya nak cari objek mesti lawan jam terus. Bukan. Tengok kepada soalan. Kalau soalan dia suruh cari objek. Jadi maksudnya kalau nak cari objek mesti tukar putaran dia. Jadi putaran asal dia adalah arah jam, kita tukar kepada lawan jam. Okey, kita tengok cara nak buat dia. Okey, kita ada titik pusat dia berada di sini, L. Iaitu titik pusat dia adalah L10. Jadi kita sambungkan image kepada titik asalan pula. Titik putaran dia adalah di sini. Jadi ini adalah image. Jadi soalan dia kata putaran dia adalah putaran asal dia adalah putaran asal dia adalah dari objek kepada image, menghasilkan image tu tadi adalah ikut arah jam tadi. Okey, cikgu tulis dulu kat sini, ikut arah jam. Okey, jadi putaran asal dia adalah arah jam. Jadi daripada objek kepada image. Tapi soalan dia dah keluar dari image. Sekarang kita nak cari objek. Jadi kita tukarkan putaran asal dia kepada putaran lawan jam. Jadi okey. Jadi kita lawan jam sebab putaran asal dia adalah
arah jam. Jadi kalau kita nak cari objek, kita mesti lawan kepada arah putaran dia. Jadi putaran asal arah jam, jadi cari objek adalah lawan jam. Okey, sebanyak 90 darjah putaran dia. Okey, jadi 90. Jadi kita ukur 90 di mana 90. Ni garisan kosong, titik kosong, jadi di sini 90. Okey, jadi kita tandakan 90 tu dulu. Okey, dah dapat kat situ. Ambil pembaris, sambungkan dia. Okey, gariskan dia. Okey, dah dapat. Okey, jadi sekarang tu adalah 90 darjah berputar lawan jam. Sebab kita nak cari objek. Nak cari objek, kita terbalikkan arahan soalan. Nak cari objek, terbalikkan arahan soalan. Jadi di mana objek dia, kita ukur berapa panjang daripada L kepada K tu tadi. Jadi L pada K lebih kurang 10 cm yang cikgu ukur. Jadi ditanda di situ. Jadi K bagi objek di situ. Jadi titik bagi K adalah, objek bagi K adalah berapa? Bacaan dia 4 negatif 3. Okey, negatif 3. Okey, tak nampak sebelah sana. Kejap. Okey, 4 negatif 3. Okey, settle. Okey, sampai situ saja pembelajaran kali ini untuk transformasi isometri bahagian putaran. Jadi ingat ya, kalau nak cari image, kita ikut putaran asal dia. Tapi kalau kita nak cari objek, tukarkan arah putaran dia. Ikut yang asal. Kalau asal ikut arah jam, kita pergi kepada lawan jam. Kalau asal lawan jam, kita tukar kepada arah jam. Ya, itu dia. Kamu kena faham betul-betul. Okey, salam.